Dia terkadang dalam kitab ni dia jatuh satu perkataan pula paling mustahak. Contoh dalam kitab tauhid, dia tidak berdalil. Mana dia berpegang Allah ada, contohnya apakah dalil? Apakah penunjuk berpegang Allah ada? Mak ayah kita kata Allah ada, saya pun pegang Allah ada lah. Ada orang duk sebut kata Allah ada, saya pun pegang Allah ada lah. Apa dalil kata Allah ada? Apa dalil, apa penunjuk yang jadi awak pegang Allah ada? Tak ada dalil. Turut orang semata-mata. Jadi dia berpegang tanpa dalil. Tapi kalau dia belajar, dia boleh faham dalil. Mana orang ni orang bukan kata orang yang betul benda pun ke apa? Bukan orang jenis tak cerdik tu IQ dia rendah. Bukan, dia orang boleh terima ilmu. Tiba-tiba dia tak belajar, menyebabkan dia hanya berpegang Allah ada sampai ke jahil bab dalil. Maka berdosa dia. Maka berdosa. Pegangannya sah sebab dia pegang Allah ada tu betul. Dia pegang Allah kuasa tu betul pegangan tu. Tapi apa dalil awak pegang Allah ada? Apa dalil awak pegang Allah kuasa? Pakai turut orang dia. Apa apa ni tidak berdalil, tapi kalau dia belajar dia pandai tak dalil. Kalau belajar dia pandai, bon nak dalil makhluk payah apa? Tapi dia tak belajar. Maka pegangan dia sah, berdosa. Tetapi jikalau orang ni kalau belajar pun tak pandai dia jenis turut orang gitu, kurang cerdik. Memang kira benok apa panggil? Kebenok lain. Kurang cerdik lah. Kurang cerdik. Mana jenis betul gitu. Kalau sebut kata pegang Allah ada. Saya pegang Allah ada. Dalilnya ada langit ada bumi. Tambah pula gitu, saya tak pandai. Pegang kata langit bumi tu dalil. Dia tak reti-reti juga. Dia kan nak belajar, dia tak reti. Dia setakat retinya pegang Allah ada je. Orang mana ni? Orang yang maknanya tak boleh nak terima pelajaran misalnya, tak cerdik. Dan kita kata maka berdosa. Dosa juga. Ada orang telefon saya tepat ni. Situ bukan berdosa, maka tidak berdosa. Tidak tu jatuh. Hak saya mengajinya tu gua tambah tidak di situ. Dan saya mengajar kitab tu, kitab Bidayatul Hidayah. Muka surat awal-awal lagi, muka 23, muka 2, muka 3 depan je. Maka tidak berdosa. Dalam cetakan tak ada tidak. Maka berdosa juga. Hak mula-mula tu dia tidak berdalil kerana dia tak belajar. Walau kalau belajar dia pandai dalil. Tapi malah belajar. Jahil bab dalil. Dosalah dianya. Hak yang kedua ni dia memang tak cerdik. Memang dia belajar dah. Pegang Allah ada, dalil ada makhluk, ada langit bumi. Pegang Allah kuasa, dalil ada langit ada bumi. Dia pergi pada dalil ni dia bingung dah. Tak nak ikut dah. Dia setakat boleh pegang Allah ada, Allah kuasa. Allah ada, Allah kuasa. Dah awak pegang Allah ada, Allah kuasa tu mana dalil? Saya pakai awak sudah ha. Dia kata. Dia tak nak pergi dah dalil ni, dia tak nak terima ilmu. Dan kita kata maka berdosa, maka tidak berdosa, jauh lagi lah. Itu contoh. Itu kita tahu, kita pekoh pun ada. Maka batal. Padahal bukan batal. Maka tidak batal, jatuh tidak suti. Ada nak kata mana? Maka batal dengan maka tidak batal. Timur dengan barat. Dia jenak beza tu kan. Maka batal sebenarnya bukan maka batal, maka tidak batal. Tapi perkataan tidak tu jatuh di situ. Kalau mengaji tu kata tambah tidak, maka tidak batal. Itu contoh pekok. Ini kita jauhi. Terkadang yang tak ada bukan satu perkataan. Terkadang yang tak ada tu satu baris. Satu baris. Contoh dalam kitab Jawi yang biasa orang bacanya, kitab Wisyahul Afrah. Ada satu tempat dia tak ada satu baris. Waktu saya mengaji ada dua cetakan saya pakai. Jadi cetakan satu lagi tu comel. Baris tu ada. Tapi cetakan saya pakai masa ngaji tu guru tu cukup tambah satu baris. Tengok cetakan satu lagi tu memang ada. Maka tambah satu baris tak ada. Bukan satu perkataan.
Cuma sekali tu saya kena kitab Matla'in Badri. Mengajar kitab Matla'in Badri. Baca kitab. Abang panggil apa ni? Tak jumpa masalah. Tak faham masalah. Baca tak faham masalah. Dia kadang-kadang untuk guru mengajar ni dia pakai kitab lain. Kadang-kadang dia pakai kitab sama macam kita. Jadi hak dia baiki, dia royak kita suruh baiki. Tak apalah, kita baikilah. Kadang-kadang dia pakai cetakan lain, kita pakai cetakan lain. Kadang-kadang dia baca hak dia molek, hak kita tak ada, kita tak perasan. Bapa tunggu tak betul sebab dia pakai cetakan hak asal. Kita pakai cetakan hak baru. Jadi dia tidak tahu kita tak ada. Hak biasa tunggu baiki ni, dia pakai cetakan tu, kita pakai cetakan tu, dia baiki, dia suruh kita baiki. Tu senang. Tapi kadang-kadang tunggu dia pakai cetakan lain hak comel. Jadi apabila hak kita tak ada ni, dia tak tahu. Jadi baca-baca Matla'in tu tak jumpa masalah. Adalah seorang, dia kata ustaz baca tu lakoh tu, dia kata tak ada lakoh dia kata. Tak ada lakoh satu bari. Lakoh tu dia kata. Dia pun baca tak ada saya. Tengok cetakan ni cetakan lama. Matla'in cetakan lama. Hak saya pakai, hak orang lain pakai cetakan hak kemudian sedikit. Jadi hak saya tak ada satu bari. Hak dia hak lama ada satu bari. Jadi masa baca tu memang tak nak game, memang tak jumpa masalah. Dan macam nak jumpa masalah satu baris tak ada, bukan satu perkataan. Itu contoh. Faham? Ni kitab Jawi. Kita ingat ke boleh baca Jawi kita nak gomo? Jangan. Ni kadang-kadang baca dia pergi pada masalah pelik-pelik, kitab kata lain, dia faham kok lain. Sebab apa? Sebab membaca sendiri. Dia nak selamat baca kitab ni. Kalau kita katalah tak ada tersilap cetakan, kena mengaji kitab Arab. Kalau kitab Arab ni boleh dikatakan tak jumpalah. Kalau jumpa pun payah nak jumpalah. Ada makhluk belaka ni lemah, maknanya payah nak jumpa hak tersilap cetakan, walaupun ada lah. Tapi kalau kitab Jawi memang banyak. Hak ni dia kata kena baiki balik ni sebelah tempat. Dalam ni ada lagi lebih dari sebelah tempat. Tapi hak dibaiki ni sebelah tempat. Sebelah tempat dia suruh baiki. Jadi faham tak? Kalau kata baiki, bukan baiki hak pengarang. Hak nyatanya kitab yang kedua tu, kitab Hidayatus Salikin tu. Kitab Hidayatus Salikin ni ada orang pakai hak nipis, ada orang pakai hak tebal. Antara dua ni ada betul hak nipis, ada betul hak tebal. Ada betul hak tebal, ada salah hak nipis. Dia dua ni. Dia kadang-kadang nak kena tengok tengok ni. Kadang-kadang masa saya belajar, saya pakai nipis, tak pakai tebal. Tugu kata kena baiki, saya baiki lah. Tengok tebal comel, boleh ada tepat tu. Tapi kadang-kadang hak nipis comel, tengok tebal tak ada. Tak cukup hak tebal ni, pula ni dua ni. Ni nyata. Sebab nipis cetakan lain, hak tebal cetakan lain. Hidayatus Salikin kita ni, hak kitab yang kedua ni. Maknanya teranglah bahawa hak salahnya salah cetakan, bukan pengarang yang salah. Sebab ada orang di kitab dia kosong, dia tak belajar, maka dia tidak ada baiki. Tapi pandai pula dia menari. Dia kata, sebab saya pernah satu kelas, saya kata kena tambah sikit ni, kena baiki. Kitab ni ada tersilap. Dia pun ustaz, saya mengaji dengan guru saya dulu, dia marah baiki kitab orang. Pandai nak baiki kitab orang. Dah pandai karang kitab sendiri lah kalau pandai sangat. Nak baiki kata kurang lah, kata lebih lah, kata kena ubah lah. Pandai dia kitab orang. Nak pandai-pandai. Dah pandai sangat bagi kitab sendiri. Dia tu guru dia kata gitu. Guru nak baiki macam mana sebab kitab dia kosong, dia tak berguru. Tapi pandai pula dia menari. Jangan baiki kitab orang. Kita baiki bukan baiki hak pengarang, kita baiki hak cetakan. Baiki hak cetakan. Tapi dia menarinya jangan baiki orang. Sebab apa? Sebab dia kosong, nak baiki kok mana?
Sebab tidak berguru. Kena berguru. Kalau kita jauhi ni, dia nak sapa ke tuan kitab tu tak banyak lapis. 2-3 lapis sapa tuan kitab. Kalau kita 100 tahun 200 tahun, mungkin 5-6 lapis 2 lapis sapa ke tuan kitab. Apa ngapa? Biar ada sanad, biar ada salsilah. Ni kitab agama. Sebab terkadang kitab ni sendiri, kita kalau membaca sendiri, kita tak faham kehendak kitab, kehendak pengarang. Jadi apabila kita tak belajar, kita akan hura mengikut pemahaman kita, tak tepat dengan kehendak tuan kitab. Ini pun orang ni. Ini pun orang ni. Pertama sekali, beringatlah dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, nak belajar ilmu tauhid, pastikan yang mengajar tu belajar, dia ada guru dan dia mahir ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Sebab usuluddin ni tapak agama. Jeng sini ada. Saya dengar satu ceramah ni bab usuluddin. Dia kata, bagus ceramah dia. Sembahyang walaupun 1000 tahun, berjihad walaupun 1000 tahun, dah mati dalam jihad, tiba-tiba pegangangnya salah, maka Allah Ta'ala tolak mentah-mentah. Dia cakap, kata pandai, Allah Ta'ala tolak mentah-mentah walaupun semayang 1000 tahun sekalipun, kalau akidahnya salah. Jadi akidah ni usuluddin, tapak agama. Ni kena ngaji molek. Kena cari guru yang berguru dan mahir dalam bab usuluddin. Sebab usuluddin, tapak agama, tauhid, satu sahaja jalan. Mula daripada Nabi Adam AS sampai ke Nabi SAW, sampai kiamat, akidah yang satu. Yang berubahnya syariat. Semayang Nabi ni lain, semayang Nabi ni lain, puasa Nabi lain, puasa Nabi ni lain, wuduk Nabi lain, Nabi ni lain, wuduk Nabi ni lain pula. Tapi kalau akidah usuluddin, satu sampai kiamat. Tapi kalau cendeng sini, salah sini, walaupun semayang tu 1000 tahun sekalipun, Allah Ta'ala akan tolak mentah-mentah. Jadi nak pastikan tauhid usuluddin ni betul, kena belajar molek. Kita belajar molek dah, kena cari guru yang berguru dan guru yang mahir. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf pun sama jugalah. Tapi yang paling besar sekalinya adalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Jadi kita